Amira tak, Amira je, Amira seorang je tak apa. Jangan malu. Sabotaj sama. Okey, mungkin boleh start dengan bagi tahu nama dan asal. Saya salah. Boleh. Okay. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Amirul Fatih bin Japri. Okay. Berasal daripada Negeri Sembilan. Okay. Di Sembilan kat mana tu? Sembilan kat Seremban. Seremban. Raya tu balik Seremban? Balik. Ada 2 tahun tak balik. Jam tak? Sebab saya balik malam. Lepas tu maksudnya malam raya lah sebenarnya. Sebab terkejut. Betul. Lepas tu saya balik malam tu satu sebab apa? Dekat kan Seremban je. Saya lalu highway lekas lah, so tak jam sangat lah. Memang plan balik Ahad malam ke macam mana? Sebab hari tu saya tak cuti pun kan, macam yang orang lain dah ambil cuti awal lah. Sebab saya fikir Seremban ni kan. So macam memang tak ada plan macam nak gerak awal sangat lah. Okay Mirul, boleh cerita sikit tak you punya tugas ni? Kat UM ni awak kerja sebagai apa? Okay. So tugas saya sekarang adalah pegawai sains. Saya bermula ni daripada tahun 2016. 2016 pegawai sains dekat makmal HIR. Dulu dia panggil HIR je, High Impact Research. Tapi pada dalam tahun 2018 tak silap, makmal HIR ni Central Facility dia telah di merge dengan PPP, Pusat Penyelidikan Perkhidmatan. Jadi dah di rebrand balik lah kepada Infra HIR. So tapi tugasan saya masih sama daripada saya masuk tu sampai ke sekarang. Basically saya tak terlalu banyak dalam orang kata macam run sample ataupun macam secara macam on-site ataupun on the field lah. Tapi more to manage the lab, manage the equipment. Sebab untuk pengetahuan, dekat HIR tu ataupun Central Facility tu peralatan dia paling kurang pun 80 high-end equipment. Paling kurang kalau termasuk supporting, memang supporting equipment memang lebih 100 lah. Jadi maksudnya memang daripada awal tu paling kurang saya lah macam tak ditugaskan sangat pun untuk macam handle equipment tu sendiri. Tapi instead macam more tu in charge untuk dia punya pengurusan maintenance and everything. Sebab memang equipment tu terlalu banyak lah. Tapi masa tu ada staff, masa tu ramai lah, ada 4 orang penolong pegawai sains. Jadi macam kita akan bahagi-bagikan lah, macam ikut level, ikut lab. Kalau boleh kongsi sikit antara contoh equipment dia tu apa? Okey, contoh equipment dia yang selalunya lah macam high demand, yang mungkin para penyelidik ke ataupun student tahu. Contoh dia macam liquid chromatography lah. Liquid chromatography, mass spectrometry ataupun nama dia LCMS ni. Canggih bunyi betul lah, nama term dia tu canggih kan. LCMS, ada juga NMR lah contoh dia. Kalau boleh contoh tadi satu, cacap satu tu boleh cakap sikit tak fungsi dia apa? Mungkin orang nak tahu. Okey. So contoh NMR lah last kali tadi. NMR. Kalau contoh macam LCMS tu, dia LCMS tu mass spec tu, contoh yang saya incar sekarang ni macam Orbitrap lah. Dia ada satu model daripada company Thermo Fisher ni, Orbitrap ni. Yang so macam saya cakap, saya tak terlalu in depth untuk run equipment tu. Tapi yang berdasarkan management saya dengan perkongsian daripada pengguna, macam contoh ni ada seorang user nama dia Dr. Hadi. Dia daripada fakulti farmasi lah. Jadi dia buat dentistry, pergigian. Sebab maksudnya sampel yang dia guna tu memang daripada macam sampel gigi. Sebab macam dia nak tengok ada macam mana perbezaan lah, maksudnya macam daripada peringkat umur. So apa dalam macam kandungan gigi tu, macam mana dia Alat tu tadi tentukan kandungan benda tu. Kandungan benda tu. Ya, dia boleh tengok tu. Dia adalah maksudnya kalau macam technical, dia ada peak dia kan, segala compound dalam tu. Tapi tu macam very specific. Gigi lah, bukan tai gigi. Bukan gigi tu. Gigi. So, saya ingatkan tadi dia tahu dia makan apa malam tadi, bukan lah. Sebenarnya mungkin juga boleh kalau itu dia punya research lah. Lagi satu dia contoh susu ibu. Susu ibu ini daripada Dr. Putri Syafinas punya group. So macam dia nak tengok contoh, sebab kita tahu macam
susu ibu ni lah, maksudnya macam kuasa Tuhan lah kan, daripada mak tu. So macam dia memang ambil sampel daripada ibu yang volunteer ni, nak tengok kandungan susu tu. Maksudnya contoh apa perbezaan, contoh kalau macam di waktu pagi kandungan tu ada beza tak dengan petang dengan malam. So macam dia nak tahu, maksudnya macam kalau malam tu contoh kandungan tu boleh mudahkan baby tu tidur ke, dan siang tu macam mana kan. So macam dia macam sangat menarik lah kan kalau kita belajar daripada tu. So tapi masih ongoing lagi. Faham sikit lah apa yang penyelidik tu nak buat lah. Saya macam, saya suka bertanya lah. Sebab kalau macam doktor, sebenarnya saya share sikit lah. Sebenarnya sebab background saya macam doktor ni kan, background saya sebenarnya memang masih sains, tapi sebenarnya lari sikit. Sebab background saya sebenarnya geologi. So tapi bila dah dapat masa pegawai saya ni kan, maksudnya kita just take what's given lah. So geologi buat kat mana? Geologi dekat University of Washington, Seattle. Masa tu. Kampung saya. So bidang lari sikit, tapi macam saya suka belajar sebab kita masih sains kan, kita masih tu. Betul jauh tu. Jauh sikit So katalah orang lain yang berminat juga nak kerja macam Mirul, dia berminat bantu penyelidik lain untuk buat penyelidikan mereka. So macam mana laluan dia tu daripada sekolah contohnya? Katalah dia kena minat apa? Admit kena minat tak admit? Admit saya rasa perlulah untuk fundamental je, contoh sebab untuk masa saya ada degree je lah kan, masih saya belum ada master ke PhD lagi. Tapi untuk sains lah, untuk apa-apa jenis sains, saya rasa memang basic sains tu macam math, admit, fizik, bio, kimia tu saya rasa kita kena ada minat. Maksudnya kita boleh fokus salah satu, tapi saya rasa minat in general tu kena ada lah. Sebab at the end of the day degree kita ni, orang dia tak sama macam master dengan macam PhD. Macam orang akan tanya, ada master ada PhD, okey. Tapi kalau macam degree ni orang akan macam fokus sikit. Macam kadang-kadang orang tanya pointer berapa kan, lepas tu kadang-kadang orang tanya bidang apa. Tapi kalau master dengan PhD kadang orang tak tanya, dia macam ada master, okey ada master, ada PhD kan, dia tak tanya pointer berapa ke, sebab tak ada pun macam tu. So saya rasa basic degree ni dengan sains ni kita perlu adalah perlu ada. Okay, last sekali sebelum ni, tak nak lama sangat. Kenangan manis ada tak kerja ni? Seronok tak kerja ni? Saya sebab sejak saya masuk HR, saya rasa dah 4 ketua lah daripada 2016 tu sampai 2022 ni. Saya dah melalui dalam betul 4 ketua. Memang banyak lah, maksudnya pengalaman dengan macam kenangan manis pun ada. Yang penting saya rasa yang paling, sebab macam saya cakap, kerja ni memang sangat best lah. Tapi lagi best bila macam kita diselitkan dengan aktiviti yang macam luar kerja hakiki. So saya share sikit je masa tu, ketua saya Prof Rauzah lah, sekarang dah pencen lah. Prof Rauzah dia macam bawa kami untuk involve sekali dengan dia punya conference dekat Mid Valley masa tu. Berjaya Times Square. Ini dalam tahun 2017-18 macam tu. So macam kita memang dan itulah conference tu memang macam more to dia punya bidang, which is chemistry, kimia. Tapi so maksudnya macam kita dapat jumpa dengan pensyarah daripada negara lain, penyelidik dengan student. So macam kita dapat share tau. Kita dapat share dengan, kita pun dapat pengetahuan yang macam lain selain daripada kita punya rutin kerja. So bagi saya, kalau boleh saya sukalah kalau dapat involve tu macam once a year ke ataupun So menarik lah kerja Mirul ni. Mungkin sekali imbas orang ingat mengurus peralatan ni mungkin macam ringkas tapi sebenarnya dia bagi peluang kita bantu penyelidik siapkan kerja dia orang. Dan sementara kita pun berada dekat Universiti Nombor 1 Malaysia ni, Mirul pun berpeluang jumpa penyelidik lain. Betul. Dapat belajar. Betul. Okey, terima kasih Mirul. Mungkin nanti kita boleh sambung lagi sikit lah kalau ada soalan-soalan yang menarik. So kita tengok sebelah Mirul ni siapa. Dari tadi dia tengok kat sini, dia ada hasil agaknya. Ni mesti pasangan Inkran ni. Pasangan Inkran. Partner Inkran. Yang gosip, yang makan. Okey, so soalan saya sama saja. Mungkin boleh start dengan nama dan tugas lah. So nama saya Nuridayu Omer. So boleh panggil saya Idayu lah. So saya partner Inkran with Amirul, satu jabatan lah, kami satu unit. Tapi posisi saya sebagai research officer.
Research officer. Tadi pegawai sains. Tadi pegawai saya, so saya pegawai penyelidik lah. Jadi tugas saya sebenarnya baru lagi. Baru dilantik bulan 12 tahun lepas. So jadi sebab unit kami ada macam nak memperkenalkan status barulah, maksudnya kita involve sikit in research. So saya sebenarnya membantu, ada lagi seorang senior research officer. So saya bantu dia dalam menguruskan project based service kita panggil. Project based. Tapi dekat Makmal Tapi dekat Makmal. Sebab saya faham kalau RO ni untuk group Central. So ini first time kan kita ada RO di Central. So saya pun boleh terangkan sikit lagi tak untuk projek tu, macam mana projek siapa? So projek tu kita panggil servis lah. Kita punya servis ada beberapa servis. So macam kita akan more to macam method development and consultation on ini depends on project lah. Ada yang untuk maybe analysis and screening for chemicals compound sebab kita ada banyak kat facilities kita ada banyak instrumen yang boleh kita gunakan untuk research. So Idayu tolong buat tu macam Yes. And consult lah. Macam tadi ada researcher tu nak check contoh, tadi. Yes. Tapi dia tak tahu nak buat macam mana. So then kita akan guide and consult lah, and penggunaan instrumen sekali. Ada boleh buat macam tu Betul. So researcher ni boleh datang dengan idea. So kita discuss lah. Betul. And ada lagi Oh. seorang dengan ni sekali lah, kalau infra sebab di Makmal Infra kita ada 4 unit. So kita ada infra analysis more tu macam kalau nak hantar sample testing, tapi nanti boleh tanya lebih kepada dia punya person in charge lah. Kalau infra HRR kita ada rental equipment, and kita juga ada kalau nak project based consultation pun kita buka jugalah. Baru nak initiate. Betul, kita baru nak initiate this year. Mungkin boleh share sikit project based service ni macam mana? Project based contohnya lah. Contohnya kalau nak gunakan macam chromatografi ataupun mass spec facilities, and then maksudnya ada project yang macam nak analisis macam tadilah susu ibu ke apa benda tu. And kalau kita macam tapi macam kita macam daripada kita akan involve on that project daripada awal sampai habis lah, sampai analisis. Adakah ni macam katalah saya Syarah, tapi saya tak ada RA saya sendiri macam tu? Betul. So saya pergi sini? Boleh, betul. So maksudnya katalah saya ada duit untuk beli bahan saja. Saya tak ada duit gelan banyak ke untuk hire RA. So saya boleh beli bahan saya, datang sini. Betul. So you all yang tolong buat? Betul. Kita pun and then satu lagi macam sebab daripada sudut kita pula, kita tak ada macam fund opportunity. Macam pensyarah lebih boleh dapatkan grant untuk projek tu semua kan. Jadi kita orang pula boleh bantu dari segitulah. Tapi perlukan juga grant tu untuk macam beli consumable untuk instrumen tu lah, penggunaan instrumen tu, beli case, beli macam tu. Macam kita boleh collab lah. Ini benda baru lah sebelum ni tak ada? Sebelum ni ada tak? Tak ada. Untuk kita punya tak ada. Selalunya macam katalah saya tak ada equipment, access equipment, saya ada RA. So RA saya pergi sini tolong buat kan. Betul. You all saya bayar you untuk alat tu lah, guna alat tu kan. Itu memang ongoing service Itu memang yang biasa. Kita ni initiate baru lah. Ini baru. So okey, menarik. Saya tak tahu benda ni. So maknanya saya kalau katalah cuma ada duit lebih-lebih gelang lama-lama, boleh mampu beli consumable je, lab pun tak ada, so saya boleh datang ke Infra HR untuk buat eksperimen. Betul. Kita konsult. Kita akan kita juga sangat support untuk macam young researcher lah, yang baru nak initiate lab ke tak ada instrumen ke apa kan, boleh datang ke facilities kita, visit. Yang tak young pun kadang tak ada lab juga. Sebab kita kan pusat perkhidmatan penyelidikan, jadi macam kita pun nak support jugalah selain daripada just rental or servis macam betul. Tapi yang ni untuk UM saja ke orang luar boleh sekali? Orang luar pun boleh. Maknanya kalau universiti macam boleh.
UKM ke, yang, UPM ke. Even yang kecil-kecil pun, Poly ke, kalau dia ada nak buat research ke, boleh. Kalau kita boleh discuss lah. Boleh datang discuss lah kepada kita. Contohnya tadi yang kromatografi, kalau boleh share package dia lah, harga dia range dia berapa ratus-ratus ke, ribu ke, mana lah. Kena datang discuss dulu lah. That one is based on project tu lah. Kita kena tahu juga berapa duration dia, berapa sampel dia, macam tu. So berdasarkan budget. Yes. Apa yang kita boleh tolong. Betul. Maksudnya kita boleh custom kan lah. Maksudnya kita tak ada macam sekarang, mungkin kita just ada rental service atau base price lah. Maksudnya so nanti benda tu kena discuss lah. Projek baru. Yes, sebab tu kita ada jawatan research officer lah. Maksudnya kita akan involve more on research juga. Benda tu ada sebab you ada ke, jawatan tu ada walaupun projek tu ada? Macam mana Amira? Kena tanya sini. Projek tu ada sebab masa bila kita ada capacity RO ni, research officer ni. So macam saya cakap dulu, kami pengawasan je kan, more tu macam management. So bila kita ada PPP lah, kita dapat senior officer tu Cik Didi dan juga Cik Idayu tu research officer, jadi kita boleh tambah kita punya scope support untuk research tu. Kan menarik ya. Saya rasa benda ni menarik untuk dikongsi dengan start dengan warga kampus dulu lah kot. Sebab saya rasa dengan kekangan kewangan sekarang, banyak benda kita tak mampu buat. Betul. Tapi rasanya setakat consumable boleh lagi. In fact macam kat engineering macam saya, budak FYP pun ada sikit bajet untuk buat projek diorang. Jadi maybe lecturer pun boleh ambil sikit dari situ dan sebagainya, tengok macam mana kita boleh guna pakai perkhidmatan yang kita ada lah. Betul. Menarik ya. So you mention tadi baru join bulan 12. Sebelum tu kerja apa? Sebelum tu saya sambung belajar. Saya sekarang sebenarnya tengah di peringkat akhir PhD saya. PhD seorang lagi. So kalau boleh kongsilah, kalau tak keberatan, perjalanan tu macam mana? Dulu perjalanan tu ada sekolah menengah lah. Ada sekolah menengah. Simple je minat. Tak adalah cerita kelas ke apa, tak ada. Mungkin just basic minat sains ke, saya buat sains ke. Kalau nak cerita lah, mungkin boleh macam yang seingat saya lah, saya punya first ambition memang nak jadi saintis lah. Jadi itu mungkin titik tolak untuk saya minat dalam bidang sains. Jadi memang masa sekolah rendah tu, memang maksudnya masa tu mungkin lah, zaman itu memang cikgu-cikgu promote science based punya stream ni kan, science stream ni kan. Jadi macam masa tu memang ada banyak aktiviti yang sains lah. Masa tu kita ada, saya ingat seingat saya lah, masa tu kita ada macam group saintis muda. Kita involve ke macam banyak aktiviti yang melibatkan sains lah. Kat sekolah? Kat sekolah. Jadi macam bila masuk ke sekolah menengah tu, memang saya dah minat sains masa tu. So memang fokus ke sains, ke arah sains lah. Sekolah kat mana? Asal mana? Saya asal Johor, Kota Tinggi Johor. Kota Tinggi. Kota Tinggi Johor. Sekolah dekat? Sekolah dekat Kota Tinggi juga. Sekolah SMK biasa lah? SMK biasa. SMK biasa. Itu yang saya nak dengar ni. Sebab benda-benda macam tu nak bagi perangsang lah pada mana-mana budak-budak. Kadang dia orang ingat budak-budak masuk SBP je boleh berjaya. So kita nak cakap budak-budak sekolah biasa pun boleh je. Betul-betul. Janji kita rajin kita. Janji kita ada minat lah. Saya rasa minat tu yang mungkin yang akan menolong kita lah untuk so sambung tadi, kelab saintis muda tadi. So dari situ? Dari situ saya macam berminat lah dalam science stream ni. Memang saya masa tu memang memang nak ke angkasawan ke bukan angkasawan masa tu tak ada terfikir. Tak terfikir. Sebab budak sekarang kadang sebab dia tahu siapa kan. Betul. Minat sains ni dia angkasawan. Okey. Lepas tu nak jadi saintis lah. So saya pursue lah saya punya minat tu. Maksudnya form 4, form 5 tu memang ke saya student lah. Lepas tu masuk matrik, and then degree lah. Degree saya dalam Science Education sebenarnya. Dekat UM. Dekat UM. Lepas tu, lepas habis degree, mungkin tak ada rezeki dalam education. Jadi saya masa tu sebenarnya tak ada terfikir nak sambung master pun. Tapi macam ada offer untuk jadi RA. And that one is the first time saya belajar tentang research. Sebab sebelum ni tidak ada pendedahan pasal research pun. Research science lah. Bukan pendidikan lah. Science. So saya buat saya punya master in chemistry.
physical organic chemistry. It's very fundamental. And then after that, mungkin tak tahu masa tu bila dah habis master tu rasa macam boleh kot buat PhD. Ini sekejap, tadi master ni kat UM juga lah? Dekat UM juga, ya betul. Oh, so memang lahir di UM lah ni? Lahir di UM, betul. Membesar di UM. Produk UM, alumni UM. Oh ya, education. Okay, so lepas tu dah sekarang sambung dengan PhD lah? Betul. Topik yang sama tu apa? Sekarang PhD saya dalam bidang chemistry juga. Dia panggil sonochemistry. Natang apa tu? Natang apa lagi? So sebenarnya ultrasound lah. Sonochemistry tu chemistry kita panggil bidang tu kita panggil sonochemistry. So is ultrasound, yes. Untuk orang mengandung juga. Yes, kan itu sejujurnya selama ni kita tahu untuk yang tu je kan, tapi sebenarnya banyak lagi application yang boleh kita guna dalam ultrasound. Betul. Rahsia ke tak boleh cerita lah? Itu kemudian kot, sebab hari ni kita macam lain. Wow, macam artis. Training tu pun ultrasound. Yes, kan? betul. Teknologi tu betul. So sepanjang jadi RO pun baru lagi beberapa bulan. Tapi mungkin ada kenangan manis ke sepanjang jadi dalam perjalanan jadi saintis ni ke, boleh share sikit tak? Kenangan manis. Saya rasa itulah, saya mungkin minat lah kerja dalam lab tu. Mungkin sebab tu saya sukalah dengan kerja ni. So maknanya minat tu boleh menjadi kerjaya lah kat masa nanti. Walaupun kadang-kadang mungkin ada student masuk lab nampak apa benda buat kat sini kan. Tapi dengan minat kita menjadi kerjaya. Betul. Sebab dulu pun masa saya tu tak tahu pun saintis tu apa. Kita tak tahu pun masa tu saintis tu. Tapi sebab encourage daripada cikgu-cikgu semua kan. Tapi at the end tu adalah juga peluang Allah buka tu untuk terlibat dalam bidang sains ni. So do you consider scientist now? Do you consider yourself a scientist? I think not yet lah. Tapi on the way lah. Okay, menarik. So menunjukkan yang nak jadi saintis ni, sebab saya rasa ni antara kerjaya yang tak berapa jelas lah. Betul. Jadi lawyer ke engineer orang faham tempat dia kat mana-mana kan. Saintis ni kadang nak orang galakkan jadi saintis, tapi tempat dia kat mana? Betul. So rasanya Dayu ni antara yang jelas dan perjalanan tu dah nampak lah. Okay, menarik. So last kali, okay, nak cerita lagi ke? Tak. Asal tu tinggi jadi Betul. So last but not least, hari ni kita ada bos. Adalah bos, bukan bos. Kuli je. Boleh kongsi nama, asal. Assalamualaikum. Saya Mardiana Said, pegawai sains kanan di Makmal Infra Analisis dan di IPP lah secara amnya. Saya mempunyai degree dalam bidang sains fizik dari UKM. And lepas tu saya berpengalaman sebagai RA dulu. Saya bermula dengan RA di Universiti Melaya di NanoCAD. Dulu under the late Professor Prof. Sharifah B. So dari situlah bermulanya macam pengenalan kepada bidang analisis sampel dan juga characterization sampel kan. Dan sangat sentimental lah kat situ. Sebab kat situ kita bermula dengan kawan-kawan yang sangat rapat. Dan kami ada tim yang sangat, orang kata masa tu strong lah. Dari segi staff, masa tu saya RA staff. Dan kita ada student, master dan PhD juga pada masa yang sama. Kita sangat close. And then semua kerja kita buat sama-sama lah. Macam dari start analisis sampel sampai tolong student sendiri kan. Sampai kadang-kadang dia orang kerja sampai work late at night. Kita pun turut bantu dia orang. Dan pada masa tu saya in charge alat solid state NMR. Satu-satunya yang ada dekat universiti di Malaysia ni. Dan ada satu lagi dekat... Sampai sekarang pun? Sekarang alat tu dah lupuskan. Dah dilupuskan sebab more than 20 years dah kot. Kalau tak keberatan boleh kongsi bila Mardiana join NanoCAD? NanoCAD saya dah lama. Saya dah lama. Saya dah lama. Saya dah lama kat UM ni. Secara dari RA 2003. And then saya selama 7 tahun sebab kat situ sangat strong saya kata tadi kan. Jadi kita walaupun sebagai RA tahulah kan berapa
apa banyak kita dapat. Tapi opportunity yang diberikan oleh bos kami masa tu, Profesor Sharifah B, dia sangat galakkan anak-anak muda ni untuk treasure, maksudnya explore. Dia hantar kami ke Berlin, Fritz Haber Institute Berlin. Selama 8 bulan, saya pergi 8 bulan ikut sekali dengan student lah, dengan PhD seorang dan master. So kat sana saya buat analisis FESM dan juga TEM. Tu saya kata bila cakap pasal nanoket ni dan arwah kan, dia sangat sentimental lah pada saya. Sebab peluang yang Prof berikan, dia percaya pada kami ni kan. Dia selalu cakap kami ni macam dia orang Kedah kan, dia cakap hampa ni nangoi-nangoi. Hampa ni nangoi-nangoi, tapi dia percaya dia boleh hantar kita ke sana kan dengan beberapa student untuk satu jangka masa yang lama. Kita dengan tak tahu apa pergi sana, macam start belajar cakap Jerman sikit-sikit. Untuk asas lah, pergi sana 2007. Okey, selepas 2007 tu saya 8 bulan kat sana, balik. Tapi masa tu saya agak kerugian sebab tak ada kesedaran nak sambung master ataupun nak sambung ke peringkat yang lebih tinggi lah kan. Pada masa tu kita memang muda lagi, jadi kita masih seronok lagi dengan kawan-kawan kan. Tapi adalah geng-geng master tu memang diorang memang kat sana sangat bagus lah, dia all out. Macam penggunaan mak-mak sampai ke malam. Kadang-kadang tidur kat lab pun pernah kan. Tapi kita yang iring diorang ni, kita tolonglah diorang. And then kita, macam saya kena run sampel FESM dan TEM kat sana. Sebab TEM dekat UM tak banyak kan, ada satu dekat Bedik saja. Dan saya run untuk sampel-sampel student yang dekat Nanoket tu lah. So bila sampai sana dia orang training dulu, lepas training baru bila dia percaya kita boleh run, lepas tu baru kita run sendirilah sampel kita. And then masa tu dah habis kat sana tu, balik ke Nanoket, kerja lagi a few years kat situ sebagai RA lagi sebab terlampau suka. And then baru dapat macam satu iklan dekat UM ni untuk pegawai sains. So saya terus pergi apply lah masa tu. Masa apply tu memang rezeki kan, terus dapat. And then ditempatkan di IPPP pada tahun 2009. Okay, 2009 tu dapat jabatan pegawai sains tu, tapi disebabkan masa tu saya masih lagi macam juga bekerja dekat Nanoket, kira penempatan tu di IPPP, tapi pada masa yang sama masa tu alat tak banyak. Start 2010 kami dapat bajet, sekali dengan bajet untuk pembangunan bangunan ni, KPPI ni. So dia ada special research project bajet, ada dalam 6 million untuk beli alat. So masa tu saya dengan Puan Farah Diana, my partner of crime, masa tu memang berdua lah. Kami masuk pun pada masa yang sama, 1 hari bulan 10 2009. And then kami punya nombor staff pun dekat-dekat. Dia 34, saya 35. Okay, so kebetulan. So dia ditempatkan dekat IPPP dan juga IOES. Masa tu dia macam research center lagi lah kan. And then pada masa yang sama kami buat kerja-kerja di Nanoket. Macam dia di Seba jugalah. Lepas tu at the same time kita baru nak start pembelian alat-alat berteknologi tinggi ni masa tu. Masa tu memang tak tahu apa-apa dengan dia bidang biologi, saya fizik. Tapi kami kena buat semua, macam nak cater semua field kan. Sebab pada masa yang sama Prof Saliza dan juga Prof Nur Saada ada bagilah senarai-senarai alat yang diorang nak beli kan. Tapi pada masa yang sama kita juga kena tengok juga apa keperluan researcher dekat UM ni. And then kami ada consult juga Prof Yatimah pada masa tu dan Prof Rosia dari chemistry department. Ada juga bagi macam masa tu kita plan nak beli XPS, tapi XPS ni sangat mahal kan. Kalau kita beli dia saja, alat-alat lain dah tak boleh beli dah. Sebab it cost about 5 million kan. Kita ada 6 million je. Jadi kita kena back balik kepada ni jadu plan asal tu, dan kita hanya pilih alat-alat yang betul-betul kritikal saja. So pada masa tu kami memang pilih FESM yang pertama. Walaupun dah ada 2-3 FESM pada masa tu, tapi kami rasa keperluan tu ada. Sebab
saya daripada NanoCat, jadi saya tahu berapa banyak sampel memang backlog semua kan. Jadi kita pilih untuk beli PSAM, Surface Area Analyzer, BET, dia yang juga ada di NanoCat, tapi alat tu dipinjamkan daripada Jerman dari tu. Dia orang pinjam alat tu. And then memang tak cukup untuk kegunaan student NanoCat sendiri pun tak cukup. Jadi kami beli BET satu. And then sebab nak cater bidang lain juga, pada masa tu kita ada beli confocal biologi kan. Untuk biologi GCMS. Dan ada a few alat yang kecil-kecil lah, yang tak besar sangat. Okay, tu cukup lah untuk 6 million kan. Lepas tu 2 tahun berikutnya lepas bangunan ni siap, ada lagi peruntukan 12 juta pula. Bayangkan 12 juta. Kita dua orang ni nak fikir, nak brainstorm, nak beli alat untuk kegunaan satu Universiti Malaya. Agak berat lah kan kita nak pikul tu. Tapi dengan bantuan bos-bos lah masa tu kan. Okay, bos saya start daripada NanoCat semua perempuan lah. Prof Sharifah, Prof Tong, lepas tu Dr. Ngoh, Dr. Chu, and yang terkini sekali Dr. Chai lah. Okay, semua ni orang support lah untuk kita agak independen. Dia orang bagi kebebasan sikit kat kami untuk fikir sendiri, dan dia orang percayalah pada kita yang buat perolehan start from zero sampai alat-alat tu dah ada dekat tempat dia lah. Dan memang macam jangkaan kami tu agak betul lah, macam BET, Surface Area Analyzer tu dengan PSAM tu memang penggunaan dia sangat-sangat. Dan untuk BET dia dah cover actually dia punya kos pembelian. Kita dah dapat lebih kurang 500k dah. Tapi kita bukan making business. We are not making business here. Sebab kita untuk pendapatan tu semua untuk cover maintenance. Maintenance memang tak cukup kalau kita nak bahagi-bahagikan untuk semua alat. Memang tak cukup. Kan? Sebab kita ada semua alat-alat 1 million ke atas tu memang ada a few, about 10 alat. And then yang supporting tu okay lah kan. Kita at least kita boleh maintain sendiri. Yang macam PSAM tu memang kita kena ambil service contract. Kalau tak, sebab kita backlog sampel kan, hari-hari ada sampel. Agak ni lah dia, kita takut kerosakan tu mungkin akan terjadi lebih kerap lah sebab kita run hari-hari. And then bila kita tak maintain dia, tak jaga dia akan cepat rosak dan akan kerugian lah. Tapi Alhamdulillah setakat ni PSAM dia tak ada masalah sangat, BET pun tak ada masalah sangat. Dan kita berjaya BET untuk dapatkan ISO 17025 pada tahun, saya tak ingat lah, 2000 awal-awal jugalah, 2000 berapa ingat tak? Saya 2018 ya, untuk yang 9 lab dekat dalam UM tu. Okey, kita dari lab kita ada satu analisis yang terpilih untuk ISO lah. Okey, itu pun kita start from zero sebab tak ada lagi lab ISO dekat dalam UM pada masa tu. And then lepas dalam 2014 saya sempat pula sambung saya punya master dekat UM. Easy. 2014 ke 2013, 2012 saya sambung master. Tapi saya masa tu sebab kita macam more to management macam Amirul cakap tadi kan. And then yang run sampel tu of course kita ada technical staff yang very train well. And then kita boleh percaya pada diorang untuk run sampel. Jadi kita yang bahagian position executive level ni kita akan more to management lah. Macam merancang ni. And then saya ambil management pada masa tu. Sebab management ni kelas dia waktu Sabtu Ahad dah lepas office hour. Saya nak ambil fizik fizik instrumentasi macam tu lah. Tapi tak dibenarkan oleh BSM. Sebab kalau tu kena ambil cuti belajar. Pada masa tu kita tak naklah cuti belajar sebab kelas dia pun saya ambil yang coursework. Jadi kelas dia 2 jam macam tu, tak dapat pelepasan daripada BSM. Jadi saya ambil yang management. So management saya berjaya siapkan dalam 2 tahun lah. Dan dapat master. Dan laluan saya tak tahulah, saya tak plan pun nak further dalam PhD ni kan. Sebab pegawai sains, kita ingat macam bidang kita statik. So kita tak akan ada laluan kerjaya yang untuk macam RO kan. Tapi mungkin rezeki kot. So saya minta HLP scholarship kebetulan.
And then saya ada kenal, bila kita run sampel ni of course kita kenal banyak researcher kan. Saya ada kenal Profesor Zurina Osman dari fizik, dan dialah banyak bantu siapkan proposal untuk apply HLP tu. Mula-mula saya buat bateri. Lepas tu masa nak apply proposal tu pun saya guna proposal Dr. Zurina tu lah untuk buat untuk presentation semua tu, dan dapat. So lepas tu laluan dia macam mudah aja kan. So dapat pula apply USM dekat Pulau Pinang, dekat pula dengan saya punya hometown. Jadi kita teruskan je lah kan. Walaupun benda tu bukan perancangan saya pun, memang bukan perancangan. Tapi orang kata laluan tu mudah rezeki kan. So kita proceed, dan sekarang saya masih tunggu waiver lah. Belum dapat lagi. Ya, saya baru habis cuti belajar. Saya ambil cuti belajar 2018 bulan 9, and then sampai March this year lah. Ada apa lagi ya? Tapi dah habis lah kan? Eksperimen semua dah habis? Eksperimen dah habis, walaupun memang terkesan dengan PKP yang 2 tahun tu. Tapi luckily I have the technical expertise tu. Macam saya punya research ni solder lah. Saya buat solder material. And then all the analysis tu memang banyak guna VSEM. Itu makanan saya lah. So VSEM tu semua saya run sendiri, dan dia tak perlu menunggu orang kata apa, menunggu giliran queue. Kalau kat fakulti tu memang sangat lambat lah. Dan itulah salah satu saya punya advantage lah untuk siapkan saya punya PhD ni dalam tempoh masa lah. Jadi cakap asal Penang saya asal Perak, Parit Buntah. Tapi saya sambung tu dekat USM ni Buong Tebal, kampus kejuruteraan. Dekat yang Parit Buntah? Dekat, dalam 8 km je dari rumah. So itulah sikit kenangan manis lah pada saya. Semua kerja kat sini kenangan manis. Yang pahit-pahit tu dah macam dah lupa dah, sebab banyak yang orang kata interesting yang come into our life kan. Benda tu semua jadi macam satu kenangan yang sangat sentimental lah bagi saya. So that's why lah kita pun macam happy duk kerja kat sini kan. Bila ada environment kita ada team yang sangat bersatu padu dan saling sokong menyokong. Kalau boleh konsisten kecil-kecil dulu, cita-cita nak jadi apa? Kecil-kecil dulu. Saya tak stay. Tapi accountant kot. Biasalah kat kita kecil, kita semua boboh yang canggih-canggih, yang hebat-hebat punya tu. Tu yang termasuk dalam management sikit. Ada belajar accountant sikit, tapi teruk je. Aduh. Kalau masih ingat kenapa boleh pilih fizik tu, ingat lagi tak? Kenapa pilih fizik? Pilih fizik. Pilih fizik tu masa tu saya sambung dekat saya SPM MRSM balik pulau. Jadi bila kita banyak terdedah dengan sains ni kan. And saya minat lah juga fizik masa tu. Sebab dia punya lecturer pun best kan. Lecturer pula, cikgu masa tu kan. Cikgu yang ngajar fizik tu best. Bila masuk matrik pun best juga. Tu yang membuatkan kita nak masuk bidang fizik tu. Saya minat maths juga. So mula-mula pilihan saya maths, fizik. And then pilihan saya Universiti UM, USM dan UKM. Dan kebetulan saya punya degree UKM, master UM, PhD USM. Tidak complete dah kan. So saya berharaplah dapatlah waiver nanti, insyaAllah. Harap lulus dan dipermudahkanlah. InsyaAllah. Saya suka tanya soalan cerita sampai ke sekarang, terutamanya yang dah lama kerja ni. Sebab saya nak tunjukkan yang minat kita tu boleh berubah-ubah. Ya, betul-betul. Ikut keadaan. Kerja, kepuasan tu sebenarnya datang atas diri kita sebenarnya. Dengan kawan-kawan macam mana. Dan yang paling penting kita sama-sama faham kehendak institusi tempat kita kerja lah. Yang kita cuba bantu untuk capai benda tu. Okey, itu je lah kot daripada saya hari ni. Lepas ni panjang pula cerita. Tak apa, memang macam tu yang kita nak. Dah lama sangat jadi lain lah. Lama sangat 2002. Saya rasa untuk universiti nombor 1 ni yang tinggal lagi kita belum buat ialah orangnya. Kalau kita tengok universiti top kat luar sana, cara dia portray image tu selalunya dengan orangnya. Sebab itu kekuatan yang kita ada.
Nak cakap research terbaik, orang lain boleh kejar. Nak cari publication terbanyak ke apa, orang lain boleh kejar. Tapi yang tak boleh kejar ialah orang ini. Kenapa kita stay kat sini? Kenapa kita kerja? Itulah saya nak start. Moving forward ni saya cuba bantu universiti tunjukkan aset yang utama kita ada adalah orang. Tak kira yang ada kat sini atau pelajar yang akan keluar, masuk dan sebagainya. Inilah aset kita. Saya cuba ketengahkan benda tu lah. Okey, dia je lah daripada saya yang official. Lepas ni Cik Ani nak ambil gambar profile. Ini yang seronok kadang-kadang. Kalau korang ada macam idea, berangan lah nak ambil gambar macam model ke apa, nak bagi tahu. Nak nampak. Dia pernah buatkan saya mata coklat je mata biru. Dia pernah. Yang tak pakai lipstick boleh pakai lipstick. Boleh lah. Tapi gemuk Egos tak boleh. Belum boleh lagi setakat ni. Belum boleh. Itu mission dia. Itu ya. Okey, sekali lagi terima kasih kepada saya. Terima kasih datang. Very kind. Tadi tak nak cerita. Saya cerita kita je. Habis lah rahsia semua. Saya cerita tak habis kan. Panjang ceritanya tapi tak apa, nanti saya buat sesi saya sendiri. Okay. Apa pun, thank you so much. I think you guys have been a part of the very important part of university, and I think I'm the one should be lucky today sebab saya rasa saya jumpa orang yang betul meneruskan orang yang actually saya rasa Hidayah dengan Muhammadiyah ni formula sesuatu yang saya rasa menarik. You mulakan yang servis pasal yang research itu. Saya rasa saya first time dengar. Dan Muhammadiyah of course lah, dia yang punca kita ada high-end equipment kat central facilities lah. Daripada tak ada apa-apa, dulu Puan Farah seorang je duduk kat office tu. Masa awal-awal, sebab saya masih dekat Nandoket masa tu. Dia dapat pelepasan dari IOES awal lah, sebab dia orang macam perlukan lelaki sebenarnya dekat IOES tu, sebab banyak kerja-kerja site kan, nak pernah pergi luar. Lepas tu dia lah yang datang duduk dulu. Asyik baik tak kena gangguan-gangguan. Masa tu tak ada lagi. Lepas tu baru kita dengar kan yang ada kursi bergerak apa semua. Kau mana Nandoket? Dah sini dulu masa 2012 tak ada orang lagi. Dekat level 3 tu kami saja, lab saja. Masa tu bangunan ni baru siap kan? Kita kena buat segmen special ni. Mesti yang tabur-tabur garam tu semua ni dalam cengkaman Cik Yani ni. Okay. Itu kita simpan untuk akan datang lah. Cerita semua kan nanti tak habis kita. So sekali lagi terima kasih kepada saya. Lepas ni kita sesi bergambar pula lah. Hari ni tak ada dah kan? Tak ada. Okay.